Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya muliakan Tuan Pengerusi, para imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Tunku Jaafar, seterusnya para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Baik, alhamdulillah. Yang pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah dan kurnia-Nya yang dikurniakan kepada kita, nikmat yang saban hari diberikan kepada kita, dan lafaz syukur kita mungkin sangat-sangat kurang. Jadi kita sama-sama perbanyakkan lagi rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Mulut alhamdulillah, hati pun alhamdulillah di atas segala perkara. Tuan-tuan, kita kini berada pada, kalau tengok kalender tadi saya tengok kalender kudo tu dah masuk 1 Syaban. Kalau tengok kalender dalam apps telefon ni, dia 30 Rejab. Jadi berselisih lah kalender orang Islam ni. Kenapa tuan-tuan? Ada kejap 30, kejap 1 kan. Kenapa tak sama? Sebab kita melihat bulan. Itulah maknanya kalau kita tak nampak bulan tu, maknanya kita sempurnakan bilangan hari. Sebab tu bulan Ramadan kadang-kadang tak sama kan. Ada orang tak nampak, so bila tak nampak, maksudnya Nabi suruh lengkapkan, cukupkan bulan tu jadi 30. Kita tengok 29 tak nampak, cukupkan 30. Bila cukupkan 30, so dia puasa, dia tengok anak bulan, so dia puasa lusa. Ada yang tengok nampak, jadi dia puasa esok. Yang tu sebab tu khilaf lah. Tapi ala kulli hal, beza sehari. Yang lebih utamanya adalah kita sama-sama lah, diri saya juga dan juga diri tuan-tuan, kita sama-sama berazam lah untuk Ramadan kali ni. Kita ni kalau nak masuk ataupun kita nak sampai kepada suatu tompek ataupun suatu tujuan kita, itu bulan Ramadan, kita letaklah target kita. Kita letaklah target. Kita dah ada target dah pada bulan Ramadan tahun ni kita nak buat apa. Jadi kita nak solat tahajud banyak lagi ke, nak tarawih bagi banyak lagi ke. Jadi dalam banyak-banyak amalan tu, amalan apa yang jangan kita lepaskan? Amalan apa? Membaca Al-Quran. Peliklah kalau seseorang itu berazam untuk beramal pada bulan Ramadan, tiba-tiba dia kurang baca Quran. Itu sangat pelik. Sebab Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Kadang-kadang kita rajin tarawih, sedekah, tapi Quran tak baca. Tak ada target kita dengan Quran ni, tak ada lah. Sebab itu kita bila generasi yang akan datang kita pun kurang, anak kita pun kurang tentang Al-Quran ni. So timbullah satu generasi yang tak sangat peduli pasal Al-Quran. Yang nanti Nabi komplain dengan dia orang ni. Di akhirat esok Nabi komplain dengan orang yang tak ambil tahu pasal Al-Quran. Ya Rabbi qaumi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaum aku ni, dia orang ni ambil Al-Quran tetapi mahjura, tinggalkan. Dapat Al-Quran, Allah bagi kepada kita Al-Quran dan kita buat tak tahu. Mahjura. Jadi amalan yang patutnya kita tak boleh tinggalkan adalah target kita khatam Al-Quran. Contohnya khatam, mesti khatam. Khatam dengan geng tadarus dan juga khatam diri sendiri. Kadang-kadang tadarus tu banyak puasa bulan tu kan. Jadi kita baca dalam satu juzuk tu, kita baca solat. Jadi kuranglah sikit, walaupun donga pun dapat pahala, tapi tadarus kita sama-sama, yang tu amalan yang baik. Dan juga pada masa yang sama kita juga ada khatam untuk diri kita. Lepas itu lancarlah Al-Quran ni tuan-tuan. Lancarlah Al-Quran ni.
Nanti Al-Quran akan datang kepada kita, dia teman kita, disahibih, syafi'an disahibih. Maksudnya Al-Quran akan datang pada hari akhirat itu memberi syafaat kepada sahabatnya. Sahabatnya siapa? Orang yang berdampingan dengan Al-Quran. Jadi di antara amalan salafus salih, tuan-tuan, 6 bulan sebelum bulan Ramadan dia dah minta kepada Allah, ya Allah, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Itu antara amalan salafus salih, sahabat, tabi'in. Sebab ada riwayat ataupun asar. Asar, apa beza asar? Asar ni sahabat dia cerita tentang keadaan masa tu. Dia tak sandar dengan Nabi. Sahabat cerita pada zaman tu kita cecenia. Yang tu dipanggil asar. Asar. Kalau dia kata Nabi ada buat cecenia, yang tu jadi hadis. Yang tu hadis. Sebab dia sandar kepada Nabi. Okey. Tapi yang ni asar, yang ni dia cerita. Jadi dia cerita sahabat, para salafus salih, sahabat dahulu, yang ni dia minta 6 bulan sebelum bulan Ramadan, minta Allah sampaikan mereka pada bulan Ramadan. Dan di antara doa yang mereka baca adalah Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku dalam keadaan selamat pada bulan Ramadan. 6 bulan sebelum. Jadi bulan berapa dia minta itu? Sekarang bulan, esok bulan Nompek kan, Nompek ke puasa ke. So bulan 10 hari tu dah minta dah. Ya Allah, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Wasallim Ramadana li, dan sampaikan Ramadan itu pada aku. Wa tasallamahu minni mutaqabbala, dan terimalah ianya, iaitu bulan Ramadan yang akan aku dapat nanti, mutaqabbala, dalam keadaan aku ini orang yang diterima amalannya. Jadi itu antara doa para salafus salih terhadap bulan Ramadan. Habis Ramadan, 6 bulan pula minta Allah terima dia amalan pada bulan Ramadan hari itu. Jadi kehidupan mereka, kalau kita tengok 6 bulan sebelum dengan 6 bulan lepas setahun itu, berkisar fokusnya nanti bulan Ramadan. Jadi sayanglah kita ni, tuan-tuan, kalau tak ada sedikit azam pun terhadap akhirat kita. Kadang-kadang kita azam kita tu pada tahun baru kan. Budak-budak kita masuk ke tahun baru azam. Tapi kita kena ingat, azam, kebanyakan azam kita tahun baru tu, azam ni apa? Semuanya berkenaan dengan duniawi biasa kan. Nak minta, tahun ni nak kena beli rumah sini, tahun ni nak keluar kereta, tahun ni apa, anak-anak nak hantar belajar ke apa-apa, yang tu banyaknya urusan dunia. Tapi akhirat kita tu, apa yang kita nak bawa bertemu Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang tak ada. Okey. Jadi sama-sama saya mengingatkan diri saya dan juga diri tuan-tuan untuk kita sama-sama ambil cakna tentang kehadiran bulan Ramadan. Dan kalau hebat orang tu, kalau lagi hebat, dia dah start. Dia dah start. Sebab tu Nabi SAW bila masuk bulan Sya'ban, Aisyah radhiyallahu anha riwayat dia kata, ma ra'aituhu fi syahrin, aku tak pernah tengok pada suatu bulan, aktsara siyaman, lebih banyak Nabi SAW berpuasa min Sya'ban, daripada bulan Sya'ban. Nabi SAW benar, maknanya Nabi memang paling banyak dalam banyak-banyak bulan tu, selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan sahaja Nabi puasa penuh. Selain daripada bulan tu, yang banyak Nabi puasa adalah pada bulan Sya'ban. Jadi itu memberi lambang ataupun memberi isyarat yang Nabi ini dah bersedia nak masuk Ramadan. Dia dah train, okey, boleh ni, malam ni boleh lebih sikit tahajud ke apa-apa, bila tak makan banyak banyak benda yang lebih dia boleh buat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambunglah kita punya kitab. Kita kini berada di dalam Al-Azkar ba'da salam minas salah, zikir-zikir selepas memberi salam daripada salat. Okey, jadi hari itu kita dah baca doa yang pertama, doa yang pertama ataupun zikir yang pertama. Dalam kitab ni ada dua, sama ada doa atau zikir. Jadi lepas salat zikir, lepas salat adalah zikir. Okey. Jadi zikir apa yang Nabi SAW baca selepas daripada salat?
Jadi kita dah baca satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa Nabi SAW habis je solat Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi sebut Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 3 kali. Lepas tu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang tu lafaznya. Mungkin lafaz sedikit yang dekat kita, yang kita warisi daripada kita punya guru ke mak ayah kita wariskan tu lain sikit kan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam tabarakta rabbana. Jadi banyak sikit lafaz kita tu. Ala kulli hal, benda ni juga saya dah pernah bagi tahu dulu. Di sisi ulama ni ada dua lah kan. Yang banyak itu bagus ke, yang lebih mengikut Nabi itu lebih bagus. Yang tu juga kita dah bahas lah kan. Jadi di kalangan ulama banyak yang kata mengikut macam Nabi lah yang lebih baik kan. Tapi mungkin kita nak ubah tu susah sikit, tak apalah, baca lah kan. Tapi jangan kita kata apa ni kurang ni, saya lagi banyak pahala. Tak kan, tak mesti. Lebih banyak itu lebih banyak pahala kan. Yang lebih mengikut itba'us sunnah, mengikut Nabi adalah lebih dituntut di dalam agama. Okey. Jadi zikirnya Allahumma antas salam wa minkas salam. Okey, jadi ada beberapa perkara. Yang pertama kita nak sebut kat sini adalah tidaklah sepatutnya orang yang lepas bagi salam itu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, menyebut apa-apa lafaz selain daripada Astaghfirullah. Tak patut. Sebab yang ni yang Nabi ajar. Jadi setengah orang kadang-kadang dia sebut Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia sebut apa? Alhamdulillah. Pernah dengar? Pernah dengar kot. So ni, Alhamdulillah allazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira. Lepas tu baru dia masuk Astaghfirullahalazim. Jadi tidak lebih baik amalan itu kan. Jadi tidak lebih baik kan. Jadi setiap amalan kita kan, sehingga dalam haji pun Allah kata istighfar kepada Allah. Istighfar lepas. Jadi solat ni, sebab apa kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab pada solat kita itu pasti ada kekurangan. Kita istighfar, pasti ada kekurangan. Macam mana pun mesti kita manusia kan. Kita okey hari ni nak khusyuk, tapi memang akan loss juga. Memang akan loss kadang-kadang kan. Walaupun dapat fokus, kita mungkin tak dapat fokus 100%, sebab tu mesti ada point. Jadi kita minta Allah SWT ampunkan kita. Astaghfirullah kan? Itu yang pertama. Yang keduanya, tidak perlu untuk kita sebut Nastaghfirullahalazim. Pernah dengar agak? Nastaghfirullahalazim kan. Jadi dia tukar lafaz astaghfiru, saya minta ampun, saya minta ampun. Jadi dia tukar nastaghfiru, kami minta ampun. Adakah perlu? Tidak perlu juga sebab zikir biasanya adalah amalan peribadi. Zikir adalah amalan, walaupun dia imam, dia tak payah zikir minta ampun, tak payah, sebab dia adalah astaghfirullah, aku minta ampun. Tapi kalau doa tak boleh. Kalau doa, ada orang aminkan doa dia tak boleh. Ya Allah, bawilah dia kereta BMW. Yang tu tak boleh. Sebab dia minta untuk diri dia. Yang tu tak boleh. Yang tu Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmizi. Nabi sebut la ya'ummu rajulan qauman fayakhussu nafsahu bid-du'a'i dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Janganlah seseorang lelaki mengimamkan satu kaum lalu dia khususkan dirinya di dalam doa, khususkan dirinya di dalam doa tanpa mereka itu, sesungguhnya jika dia buat macam tu faqad khanahum, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati mereka. Dia minta, ya Allah, kan hari tu kalau kita tengok ada kadang-kadang dalam video tu orang buat gurau-gurau kan, ya Allah, berilah kami rezeki yang baik, amin, bagi anak-anak dia, amin, betul, berilah bapa aku isteri yang baru, amin, anak dia tu kerja kan. Jadi dia minta doa tu untuk diri dia, yang tu
yang tu tak boleh lah. Jadi dia minta untuk semua orang, berkati kami, bawi kami keamanan, beri kami rezeki lah, itu tak apa. Tapi minta untuk dirinya tak boleh. Jadi doa tak boleh. Doa kalau imam tak boleh baca untuk seorang-seorang. Tapi kalau zikir tak perlu ubah astaghfirullah jadi nastaghfirullah, tak payah. Okey, seterusnya. Jadi hari itu juga kita sebut pasal astaghfirullah. Mungkin kita juga mengamalkan zikir astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sedang dalam teks ni dia hanya sebut astaghfirullah saja. Bagaimana dengan zikir astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih? Jadi saya dah bagi tahu juga dua minggu lepas, iaitu zikir itu Nabi sebut man qala, siapa yang sebut astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, siapa yang sebut ghufira lahu, diampunkan untuknya, walau kana farran minaz zahaf, walaupun dia lari daripada perang. Dia lari daripada perang pun Allah ampun. Cumanya zikir itu keadaannya terlalu umum. Bila-bila lah kita nak baca yang tu, tak ada masalah kan. Jadi keutamaannya lepas solat yang ni lah astagfirullah. Tapi kalau nak baca juga lepas solat, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Cuma keutamaannya mungkin yang ni lah astagfirullah. Okey, hari itu juga jadi isu juga. Ada, saya ingat bekas mufti Kedah kot, dia timbulkan isu yang betulnya zikir tu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia sebut macam tu. Bekas mufti Kedah lah. Okey. Mana betul astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ke huwal hayyul qayyum? Dari segi bahasa Arab dua-dua betul. Kalau kita kata huwal hayyul, dia jadi na'at, dia jadi sifat kepada Allah. Sebab tadi astaghfirullah, jadi huwa al-hayy, yang tu betul. Ataupun dia jadi ayat baru. Dia jadi ayat baru kan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu. Al-hayy tu jadi ayat baru. Jadi bila ayat baru kena baris depan. Yang kita baca wal hayyul qayyum tu ayat kursi. Ayat kursi lain. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, yang tu lain. Ayat tu tak sama astaghfirullah, itu start lain tu. Jadi ini bukan perbahasan yang tu. Jadi ada dua-dua betul. Dua-dua betul. Wal hayyul astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum betul, dan juga wal hayyul qayyum pun betul. Okey, jadi kita terus kepada zikir yang kedua. Zikir pertama tadi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita dah terangkan maksud dia pada minggu yang lepas. Jadi kita terus masuk kepada zikir yang kedua. Lepas kita baca tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dalam buku ni dia tulis baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jadi kita nak tengok daripada mana datang lafaz ni. Adakah ustaz ni memandai kan? Tak. Dia ada datang daripada hadis ni. Okey, hadis ni daripada Warrad bin Maula. Hadis ni daripada Warrad Maula Al-Mughirah. Jadi Warrad ini macam pekerja ataupun hamba kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata, qala kataba Al-Mughirah ila Muawiyah. Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi, tulis kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia tulis kepada Muawiyah bin Abi Sufyan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada belakang setiap salat, idza sallama, apabila dia dah habis bagi salam, dia sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita
wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Jadi ini adalah hadis yang sahih daripada Bukhari dan juga Muslim, muttafaqun alaih. Jadi ini adalah lafaz yang sahih daripada Nabi. Nabi baca yang ni seperti mana yang diriwayatkan oleh Warrad, yang dia tulis, dia cerita bahawa Mughirah tulis kepada Muawiyah. Baik, kita nak tengok dulu maksud dia. Okey, apakah maksud la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Jadi maksud ni saya ingat senanglah kot. La ilaha illallah, la tidak ataupun tiada. Yang ni la dalam bahasa Arab ada dua, tuan-tuan. Jadi la nafi dan juga la nahi. Nafi ni tidak. Ada satu lagi la, maksud dia jangan. Yang tu tapi yang ni la biasanya tidaklah. Tidak ada ilaha. Ilah adalah maksud dia Tuhan yang disembah. Tidak ada ilah. Bila kita sebut la ilaha illallah kan, kita selalu sebut kan, bila kita marah pun la ilaha illallah. La ilaha tu tidak ada ilah. Ilah adalah Tuhan yang berhak disembah. Tak ada benda lain yang boleh kita sembah melainkan dia. La ilaha, itu maksud dia. Illa, kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, esanya la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Sekutu juga kita dah sebut, maknanya kita tak jadikan mana-mana orang ataupun mana-mana kejadian, orang ko, malaikat ko, jin ko, dia ni semua ni sama ni. Ni maksudnya ini adalah sekutu-sekutu Allah. Tak, Allah tidak ada sekutu baginya. Selain daripada Allah adalah ciptaannya ataupun hamba-Nya. Tak ada yang level macam Allah ataupun level bawah sikit daripada Allah, tak ada. Faham tuan-tuan? Semuanya adalah bawah, bawah daripada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang setara. La syarika. Lahul mulk, miliknya. Lam juga dalam bahasa Arab banyak maksud, tapi biasanya lahu, miliknya ataupun baginya. Al-mulk, kerajaan. Allah ada kerajaan, tapi manusia juga ada kerajaan. Apa beza kerajaan Allah dengan kerajaan manusia? Kerajaan manusia asalnya tiada, asalnya tak ada. Tiba-tiba monang pilihan raya, tubuhlah kerajaan. Itu maksud kan, tuan-tuan. Ni belum menang lagi kan? Belum ni. Okey, jadi asalnya tak ada. Asalnya tak ada kerajaan, ada. Allah SWT sentiasa kerajaannya ada. Apa lagi? Kerajaan kadang-kadang manusia ini mewarisi kerajaan. Mungkin makin bapa dia kacau, lepas itu dia pula kacau. Dia mewarisi. Allah tak mewarisi. Lepas tu kerajaan, bila kita kata ada kerajaan, saya ada kerajaan, kita perlukan banyak orang untuk menghidupkan kerajaan tu. Kita perlukan polis, kita perlukan tentera, kita perlukan macam-macam, sekretari kan, setiausaha, apa lagi, menteri-menteri kabinet, semua kita banyak perlukan bantuan. Manusia bila nak ada kerajaan banyak bantuan. Allah tak perlukan sesiapa. Allah tak perlukan sesiapa. Itu beza kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita sebut perkataan tu, kalau kita ada perkataan yang macam kita share dengan Allah Taala kan, tapi kita kena ingat kerajaan dia tak sama, itu kan. Jangan ingat sama macam kita. Tak. Walahul hamd, dan baginya pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia di atas segala sesuatu berkuasa, qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalang, tidak ada yang dapat menghalang lima a'taita, terhadap apa yang engkau berikan. Jadi yang ni juga benda yang perlu kita clear. Nabi baca lepas solat, Nabi baca Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada siapa boleh halang apa yang engkau telah berikan ataupun apa yang engkau nak bagi. Tak ada siapa boleh halang. Kalau kita rasa susah ni, banyak orang tak beri saya nak lalu sini aku, nak cakap kat sini aku, kita kena jelas, tak ada siapa yang dapat halang kalau Allah beri. Allah izinkan, Allah beri, tak ada siapa yang boleh halang. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Nabi SAW dia sebut kepada Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas ni siapa? Sepupu Nabi Ibnu Abbas. Cuma Ibnu Abbas ni muda. Lalu disebut ya ghulam, wahai budak. Dia panggil Ibnu Abbas, ya ghulam, wahai budak. Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku nak ajarkan kepada engkau beberapa perkataan. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, dia pasti akan jaga engkau. Jagalah Allah, maksud dia apa? Bukan jaga macam tu. Maksudnya kita jaga hubungan kita dengan Allah. Kita tahu Allah dah tengok kita jaga. Pasti Allah jaga kau. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam, dan ketahuilah annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka. Dan ketahuilah, dia pesan kepada Ibnu Abbas, ketahuilah kalaulah satu umat berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu, lam yanfa'uka, mereka tak dapat bagi engkau manfaat. Dia orang rasa, oh kita beri dia ni, bantu dia ni kan. Contoh satu umat nak bantu dia, mereka semua tidak akan dapat membantu illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahu Allahu laka, yang telah Allah tuliskan untuk engkau. Mereka siapa pun tak boleh nak beri kau kalau Allah tak tulis dia. Kalau Allah tak tulis benda tu, tentu tak dapat dekat engkau. Sebab tu kita kena clear juga masalah Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang boleh halang kalau engkau nak bagi, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang boleh bagi lima mana'ta, terhadap apa yang engkau nak halang. Allah kata dia ni takkan dapat benda ni. Semua orang beri pun takkan dapat. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu, dan tidak boleh memberi manfaat, tidak memberi manfaat al-jaddu. Al-jaddu orang yang al-ghina, orang yang ada kemampuan. Orang yang kemampuan itu tidak boleh memberi manfaat kecuali manfaat itu datang daripada Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh bagi kita, bantu kita, melainkan ianya pasti datang daripada Allah. Yang tu maksud zikir kita pada hari ini. Okey, cuma saya hari ni saya jumpa masa baca tengok zikir ni tadi sampai lah. Satu benda lah tuan-tuan. Okey. Iaitu ada soalan ditanyakan kepada ini doktor Arab ni. Siapa nama doktor ni? Dr. Muhammad bin Musa Ad-Dali. Ditulis pada tahun 1440. Sekarang 1443. Ditulis pada 1440. Soalan ni dia tanya pada 3 tahun lepas. Tajuk dia laisa minas sunnati maksul imami mustaqbilan al-qiblata ba'da al-maghribi wal fajr. Tidaklah menjadi sunnah imam itu kekal menghadap kiblat selepas maghrib dan isyak. Sebab maghrib dan subuh. Maksudnya lepas bagi salam, imam tu straight pandang kiblat. Bukanlah perkara yang sunnah. Okey, jadi kita tengok sikit soalan dia. Hal yamkusul imamu ba'da salatil maghrib wal fajr mustaqbilan qiblah muddah tawilah kama narahu min ba'd al-ikhwah wal a'immah. Adakah imam itu kekal menghadap pandang kiblat lepas solat maghrib dan juga subuh, seperti mana kita lihatnya pada sebahagian saudara kita dan sebahagian imam? Okey, jadi doktor ni dia jawab, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi was sayyidil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Fa innahu minal akhta'. Sesungguhnya ia adalah sesuatu kesilapan, al-waqi'ah, reality. Kesilapan min adadin min a'immatil masajid ayyam kutub ba'da salatil maghrib wal fajr mustaqbilan qiblah. Yang ni adalah satu kesilapan, iaitu lepas bagi salam terus pandang kiblat untuk imam sahaja. Sebab mereka wa yu'allilu dhalika bi annahu sunnah, dan mereka kadang-kadang apabila kita kata, dia kata ini sunnah, dia kata. Sebab apa? Ada hadis. Hadis ini datang daripada Syahr bin Haushab bin Abdul Rahman bin Ghunim mursalan. Hadis mursal tentang perkara ini, iaitu disebut man qala qabla an yansarif wa yasni rijlahu min salatil maghrib was subhi. Siapa yang menyebut sebelum dia bangkit dan sebelum dia ubah kaki dia daripada solat maghrib dan subuh. Siapa yang sebut benda ni sebelum dia bangkit ataupun dia ubah kaki dia,
Selepas solat subuh dan maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, biyadihi al-khair wa yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Siapa yang sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah 10 kali. Okey, ada hadis pasal ni. Cumanya hadis ni nanti kita bincangkan. Okey. Kutiba lahu, ditulis baginya, bikulli wahidatin 10 hasanat, ditulis setiap satu kebaikan yang dia sebut tadi itu 10 kebaikan, dan diampunkan daripadanya 10 kesalahan, dan diangkatkan baginya 10 darjat. Dan dia ini dipelihara daripada segala benda yang dibenci, dan dipelihara daripada syaitan. Walam yahillu li dzambin yudrikuhu ila syirk, dan dia tidak akan mendapat dosa, dia ni tidak akan buat dosa melainkan syirik. Wa kana min afdalin nasi amalan, dan dia adalah manusia yang terbaik dalam melakukan amalan. Illa rajulan yafduluhu, kecuali ada seorang lelaki lagi yang lebih baik bacaannya daripada orang tu tadi. Wa yaqulu afdala mimma qala, dan dia mengatakan lebih baik daripada orang yang baca tadi. Dia faham dia tuan. Jadi hadis ni kesimpulannya dia bagi tahu siapa yang baca macam tu 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali tu, dia dapatlah kelebihan-kelebihan yang saya sebut tadi. Okey, jadi ada 3 benda tentang perkara ni. Yang pertama, al-aslu fil bab, asalnya pada bab. Jadi kita bincang ada 3 benda. Yang keduanya tentang sabit ke tidak hadis ni daripada Nabi, dan yang ketiga tentang fiqhul hadis. Okey, jadi yang pertama sekali tentang asal daripada bab. Okey, asal daripada bab, seorang imam nak simpulkan je kau nak baca ni, tapi takut tertinggal pula. Amal awal huwa al-asl fi hadha al-bab anna sunnah sunnata istiqbalul imam al-ma'mumina bi mujarrad al-intihab min as-salah. Sesungguhnya sunat untuk imam itu menghadap kepada makmum habis saja salat. Summal istighfar thalathan wa qawlu Allahumma antas salam wa minkas salam, macam hadis yang kita baca tadi. Fa hadha huwa ma warada bihi sunnah sarihatan jalliyatan min ghairi istisna'il lil maghrib aw al fajr. Jadi yang sunnahnya, kata penulis ni tadi, dia kata yang sunnahnya adalah imam dia mesti pusing menghadap makmum habis saja salat, tidak terkecuali mana-mana salat, sehingga salat maghrib dan juga salat subuh. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama lam yaq'ad illa miqdaran ma yaqul Allahumma antas salam. Aisyah riwayatkan Nabi SAW dia tidak menghadap kiblat itu melainkan dengan kadar Allahumma antas salam. Yang tu je paling lama pun sampai Allahumma astaghfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam. Lepas tu dia akan pusing. Itu paling lama. Kalau dia nak risalah pun dia terus pusing pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, okey, dalam hadis Samurah bin Jundub, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Dalam hadis Samurah bin Jundub dia kata apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sahaja salat, dia akan pusing menghadap kami. Jadi ada sebahagian riwayat lagi Nabi pusing macam dia belah kanan. Ada yang pusing terus menghadap. Jadi pusing itu dia mesti pusing lah, maknanya dia mesti pusing menghadap kiri atau kanan, tak ada masalah. Pusing kanan ke pusing kiri ke pusing terus pun tak ada masalah. Sebab sekejap saya baca. Sebab orang Islam, saya simpulkan je lah, sebab orang mukmin itu dia tidak boleh membelakangkan mukmin yang lain. Dia tak boleh macam kita ada orang panggil kita pemimpin, ada apa dia kat belakang, yang tu tak boleh. Kecuali dalam daruratus salat. Darurat salat sahaja seorang tu boleh menghadap dan boleh membelakangkan orang dia. Apabila habis salat, dia kata, maka habislah darurat tu tadi. Jadi kena pusing. Yang tu okey, itu dari satu bab lah, yang ni Nabi SAW memang akan pusing. Okey. Yang keduanya,
subutul hadis. Okey, kedua, hadis tadi yang kita baca, siapa baca ni lepas subuh tanpa ubah kaki dia, apakah status hadis itu? Okey, hadis itu ada yang menghasankan, ada yang kata hadis itu hasan, baik, ada yang mengatakan hadis itu dhaif, iaitu dia mursal. Kenapa dia dhaif? Sebab dia mursal. Sebab nama dia Syahr bin Haushab, dia diambil daripada Abdul Rahman bin Ghanim tanpa menyebut nama sahabat. Jadi dia tabi'in, dia tak jumpa Nabi, dia tak boleh kata Nabi cakap, melainkan dia kena bagi tahu sahabat yang jumpa Nabi tu, bagi tahu Nabi cakap. Dia kena sebutlah siapa sahabat tu. Tapi riwayat ini daripada tabi'in, terus dia kata Nabi bagi tahu. Yang tu kita panggil mursal. Hadis mursal. Dia tak bagi tahu sahabat, sedangkan dia pun tak jumpa Nabi. Maksudnya dia sama ada dia sembunyikan nama sahabat tu ataupun dia tak ingat tu, dia terus sebut. Yang tu hadis mursal. Jadi hadis mursal kategorinya dhaif. Hadis itu adalah hadis dhaif. Dan yang ketiga tuan-tuan, hadis itu tadi, kalaupun hasan, hadis itu tidak berkata tentang imam. Kalau hadis itu betul lah, siapa yang baca sekian-sekian ni dapat pahala-pahala tu, dia tak bercakap berkenaan dengan imam. Dia cakap tentang orang yang di belakang, makmum, ataupun orang yang solat sendiri tu, dia tak ubah sampai dia habis baca. Tapi imam sentiasa pusing. Boleh faham tuan-tuan? Jadi makmum tak apa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tak apa. Tapi imam tak boleh menghadap kiblat tu, dia kena pusing. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis itu disebut sebanyak 10 kali. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan zikir ni tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma lafaznya ada yang baca macam yang tadi itu, dan yang betulnya tuan-tuan boleh tengok kitab ni lah. Wallahu ta'ala alam. Masuk dulu tuan-tuan. Masuk. Okey. Kita tutup dulu kita punya majlis. Nas'alullah ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa an yaj'alana hudatan muhtadin. Minta maaf atas silap. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.